Matematik tingkatan 4 bab 8. Serakan. Sukatan serakan merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik. Sukatan serakan memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Serakan adalah kecil jika set data itu mempunyai julat yang kecil dan sebaliknya. Sukatan serakan suatu data ialah sukatan kuantitatif seperti julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Jika setiap cerapan dalam suatu set data ditambah atau ditolak dengan sesuatu pemalar, sukatan serakan tidak akan berubah. Manakala, jika setiap cerapan dalam suatu set data didarab atau dibahagi dengan sesuatu pemalar, sukatan serakan akan berubah dengan pemalar K. Contoh soalan. Diberi set data berikut. A. Hitung julat dan sisihan piawai. B. Jika setiap cerapan didarab dengan 4 dan kemudian ditolak dengan 2, hitung julat baharu dan variance baharu. C. Tentukan julat baharu dan variance baharu jika setiap cerapan itu ditambah dengan sesuatu pemalar X atau dibahagi dengan 2. Okey, untuk soalan A1 ni dia suruh cari julat. So julat ialah nilai cerapan terbesar kita tolak dengan nilai cerapan terkecil. So jadi di sini 25 tolak dengan 4, kita akan dapat jawapan dia julat di sini 21. So proceed ke A2. A2 sisihan piawai. Ni formula sisihan piawai. Hasil tambah nilai set data ni kuasa 2 per dengan bilangan data punca kuasa 2 tolak dengan nilai min kuasa 2. So nilai min kat sini bila kita cari kita akan dapat kita tambah semuanya dan bagi dengan 8, kita akan dapat 15.625 nilai min dia. So next kita masukkan nilai ni dalam formula. So 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 22 kuasa 2 tambah 25 kuasa 2 bagi dengan 8 tolak dengan min kuasa 2. 15.625 kuasa 2. So bila kita dah tambah semua ni, kita akan dapat jawapan dia. Hasil tambah ni ialah 2367 bahagi 8 tolak nilai min. So bila kita selesaikan lagi, kita akan dapat jawapan dia punca kuasa, kita akan dapat punca kuasa 51.73. Jadinya punca kuasa 51.73 sama dengan 7.19. Selesai. Okey, untuk soalan B, jika setiap cerapan didarab dengan 4 dan kemudian ditolak dengan 2, hitung julat baharu. Okey, untuk hitung julat baharu ni kita gunakan formula ni. Julat asal didarab dengan pemalar K. K itu pemalar kat sini adalah 4 dan 2 ni kita tak perlu kira lah. Sebabnya sukatan serakan tidak akan berubah sekiranya ditolak atau ditambah. Okey, kita proceed. Okey, jadinya kat sini 21 kita dapat daripada julat asal kat soalan A dan 4 tu ialah pemalar tu. Jadi bila kita kira kita akan dapat jawapan dia 84. So untuk B2 variance baharu sama juga. Untuk variance kita perlu variance asal perlu didarab dengan pemalar K kuasa 2. Jadinya variance asal kita dapat daripada soalan A 51.73 ni variance dia. Dan kita perlu darab dengan pemalar K kuasa 2.
iaitu 4 lah. 51.7343 darab 4 kuasa 2, kita akan dapat 827.7488. Dan jawapan akhir dia 827.75. Okey, seterusnya bagi soalan C pula. Tentukan julat baharu dan varians baharu jika setiap cerapan itu ditambah dengan satu pemalak X. Okey, ni set data yang diberi daripada asal, daripada dalam soalan mula-mula sekali. Okey, katakanlah penyelesaiannya, katakanlah X itu sama dengan 2. Okey, X itu sama dengan 2, kita akan dapat set data baru. Kita tambah 2 tu dengan setiap nilai cerapan dalam data ni. Okey, yang kedua dia suruh cari yang julat lah tadi. Okey, julat bagi soalan ni ialah daripada set data baru ni, nilai cerapan terbesar 27. Kita tolakkan dengan 6. Jadi kita akan dapat 21. Okey, itu bagi julat. Okey, seterusnya yang kedua dia suruh cari varians baru. Okey, daripada varians baru ni kita tak cukup maklumat, kita cari dulu mean dia. Kita cari mean dia. Okey. Set data baru tadi kita tambah kesemuanya dan kita bahagikan dengan 8. Jadi kita akan dapat jawapan dia sini 141 bahagi 8. Dan nilainya adalah 17.625. Okey, ni nilai mean baru. Okey, jadi kita masukkan nilai dalam formula variance. 7 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 22 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 tambah 27 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 bahagi 8, tolak nilai mean baru tadi, 17.625 kuasa 2. Okey, hasil tambah semua ni kita akan dapat nilai dia 2899. Kita bahagikan dengan 8, kita akan dapat 362.375. Kita tolak pula dengan nilai mean. Nilai mean tadi 17.625 kuasa 2. Jadi kita akan dapat jawapan dia. Nilai variance tadi ialah 51.73. Ini nilai variance baru dia. C2, apabila melibatkan operasi bahagi, dia sama je cara dia dengan darab tadi. Cuma macam ni dia punya formula untuk mencari julat baharu. Daripada julat asal kita iaitu 21, kita bahagi dengan pemalar K. K ialah 2 ni lah. Maknanya 21 bahagi 2 kita dapat 10.5. Okey, seterusnya untuk variance. Variance pun sama. Variance asal kita perlu bahagi dengan pemalar K kuasa 2. Variance asal kita 51.73 dibahagi dengan 2 kuasa 2. Dan kita akan dapat jawapan akhir dia 12.93. Berikut menunjukkan skor bagi 36 orang peserta dalam suatu kuis. Tentukan julat antara kuartil bagi skor murid itu. Soalan 2, jadual kekerapan di bawah menunjukkan skor bagi 30 orang peserta dalam suatu kuis. Okey, ni jadualnya. Okey, boleh nampak kan? Okey, langkah pertama kita perlu buat lagi satu kolom untuk kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan ni kita tambah bilangan murid ni untuk menentukan kedudukan cerapan dia. Seperti mana kita tengok, untuk skor 4 ni cerapan dia daripada murid pertama hingga kedua. Skor 5 murid ketiga hingga murid kelima dan seterusnya. Okey, soalan dia adalah untuk apa? Soalan dia tentukan julat antara kuartil. Okey, untuk cari julat antara kuartil, julat antara kuartil sama dengan kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Jadi untuk mencari kuartil pertama,
kita perlu mencari cerapan, kedudukan cerapan dia dulu. Okey, 1/4 darab dengan 36 orang peserta tambah 1, dan kita akan dapat cerapan yang ke 9.25. Okey, kita rujuk dekat kedudukan cerapan ni. Cerapan 9.25 tergolong dekat kedudukan ke dekat skor 6. Okey, manakala untuk kuartil ketiga, kita tentukan cerapan dia 3/4 daripada 36 orang peserta tambah 1, dan kita akan dapat cerapan yang ke 27.75. Okey, kita rujuk juga dekat kedudukan cerapan ni. Cerapan ke 27.75 tergolong dalam skor 9. Okey, jadi kita tentukan, kita kiralah jurat antara kuartil dia, iaitu kuartil ketiga ditolak dengan kuartil pertama, dan 9 kuartil ketiga, 6 ialah kuartil pertama. Kita akan dapat jawapan dia adalah 3.